Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini Buletin Awani Khas. Dan kita sekarang ini bukan sahaja Malaysia, malah dunia berdepan dengan satu pandemik dan juga wabak COVID-19 yang mana kalau boleh saya kemaskini update, anda boleh juga dapatkan kemaskini menerusi astroawani.com dengan jumlah lebih daripada 145,000 di seluruh dunia yang dijangkiti COVID-19. Daripada jumlah itu, 5,441 maut disebabkan COVID-19 melibatkan 146 buah negara, dan juga di Malaysia kita mencatatkan sehingga waktu ini, sehingga saat ini adalah sebanyak 197. Bagaimanapun 32 daripadanya telah pun pulih dan dibenarkan keluar daripada hospital. Tapi dalam masa yang sama, bila kita bercakap berkaitan dengan keadaan dan juga situasi semasa, adalah bagaimana untuk kita berdepan dengan satu lagi masalah yang mungkin menjejaskan sektor pelancongan negara secara khususnya. Kalau kita nak bercakap berkaitan dengan industri pelancongan negara, kalau saya boleh memetik KDNK Malaysia pada separuh pertama tahun lepas, pelancongan menyumbang 41.69 bilion ringgit, iaitu 7% daripada KDNK Malaysia. Tapi dalam situasi dan juga keadaan sekarang ini, bagaimana kita secara individu dan juga kelompok dalam keluarga dan sebagainya boleh memanfaatkan dan juga mengambil inisiatif yang lebih baik dan juga berjaga-jaga dalam kita menepani situasi COVID-19 ini, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi boleh menyumbang kepada sektor pelancongan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu saya di studio, Tuan Uzaidi Udanis yang merupakan Presiden Majlis Pelancongan Malaysia yang juga pengerusi Tourism Productivity Nexus ataupun TPN. Selamat datang, terima kasih Cik Uzaidi. Pertama sekali, apa yang saya sebut tadi agak panjang lebar sedikit, tapi saya nak menggambarkan itu situasi dan juga fenomenanya. Mungkin dah mencecah minggu dan ke bulan kita berdepan dengan wabak dan juga pandemik COVID-19 ini. Sektor pelancongan Malaysia dilihat bagaimana sekarang ini? Ihsan, begitulah. Jadi pandemik COVID-19 ni antara cabaran ataupun krisis yang terbesar lah yang kami hadapi. Sebenarnya industri pelancongan ni kita telah selasi, telah biasa dengan berbagai-bagai krisis, berbagai-bagai jenis masalah, daripada H1N1, daripada jerebu, daripada bird flu, daripada semua-semulah, daripada MH370 pun kita telah menerima dengan sabar, ya. Jadi industri pelancongan tetap masih lagi di sini sebab kita percaya Malaysia ni antara negara yang bertuah untuk menerima pelancong dan mempunyai berbagai-bagai produk pelancongan. Jadi agak terkesan juga Ihsan, industri pelancongan kali ini, sebab lebih kurang dijangka seperti mana Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri kita semalam berucap, lebih kurang 3.3 dijangka 3.3 juta bilion kerugian yang kita hadapi industri pelancongan. Jadi industri pelancongan harus kita bersama. Kita janganlah push the panic button lagi. Sebab kalau kita tengok keliling di Kuala Lumpur ni pun ada lagi ramai turis. Ada juga ramai turis. Yang turis-turis yang sihat di sini, yang ada di sini, kita kena jagalah. Jadi itulah antara yang patutnya kita lakukan. Jangan kata kita tourism industri boom, tourism industri jatuh. Kita semua duduk relax dan duduk tak buat apa-apa. Jadi ini antara inisiatif yang patut kita tengok. Sekarang ni ada pelancong lagi, kita tengok apa yang kita boleh beri khidmat yang sesuai, yang bagus untuk pelancong. Jadi itu antara-antaranya yang saya rasa seru pada semua industri pelancongan. Jangan kita push the panic button. Dan sekarang kita ada mempunyai seorang menteri yang baru, Yang Berhormat Datuk Seri Nancy. Saya percaya beliau telah mengkaji bagaimana kita boleh bersama-sama industri pelancongan untuk kita maju ke depan. Dan Cik Zaidi, kita melihat kepada mungkin dua situasi dan juga dua keadaan lah. Dalam masa yang sama, kerajaan melaksanakan apa sahaja inisiatif dalam memerangi wabak COVID-19. Tapi dalam masa yang sama, sektor pelancongan bukan sahaja menerima pelancongan daripada luar negara, tapi pelancong domestik juga. Tapi dari segi sektor pelancongan itu, apa inisiatif dan langkah komprehensif dan juga komitmen yang dibuat dalam bersama-sama menghadapi penularan COVID-19 ini?
Terima kasih ni Ehsan. Actually sebenarnya kita industri pelancongan dengan kita harus bersama dengan pihak kerajaan, bersama dengan pihak-pihak kementerian untuk kita duduk bersama. Tanya macam mana kita boleh menyelesaikan ataupun mengurangkan impak negatif ni. Bagai-bagai kita punya inisiatif yang kita boleh buatkan. Terutama sekali MITA telah melakukan satu inisiatif di mana MITA e-travel fair, di mana kita nak cuba kurangkan mereka keluar untuk kita dan pelancong-pelancong ataupun rakyat Malaysia boleh lihat pakej-pakej produk hotel ataupun produk pelancongan yang sesuai untuk mereka dan mereka cup sekarang. Kita book sekarang untuk travel masa akan datang. Itu antara inisiatif yang kita industri player kita lakukan. Tetapi juga kita tengok keadaan domestic market ni adalah domestic pasaran yang sangat besar. Pasaran yang depan mata kita panggil low hanging fruit yang memberi lebih kurang 80 juta pelancong datang yang melancong di dalam negara, dan tahun ini kita harap 92 juta pelancong domestik kita melancong. Jadi inilah pasaran-pasaran besar yang memberi mengurangkan impak negatif untuk kita. Saya faham pelancong takut sekarang nak pergi tempat crowded area. Kita galakkan kita Malaysia banyak tempat-tempat destinasi yang kurang, yang kita tahu di Taman Negara, di Hutan Belum, di Gua Merapuh, di kawasan-kawasan di Sabah, di mana itu tempat-tempat yang patut kita rakyat Malaysia kita mempelopori ataupun melancong. Ini kita galakkan. Daripada apa yang tuan sebut tadi, kita tahu beberapa negara, contohnya Amerika Syarikat mengumumkan hari ini bahawa darurat di sana, dan juga beberapa negara dah menutup laluan untuk pelancong masuk dan sebagainya. Kalau ke China lagilah kita tidak digalakkan dan tidak harus ke sana kalau tidak ada urusan yang sangat-sangat penting. Tapi dalam masa yang sama, untuk kita memperkuatkan pelancongan domestik dan juga keluarga seperti yang tuan sebut tadi, mungkin kita takut, setengah keluarga takut nak berdepan, nak keluar daripada rumah, nak duduk sahaja. Tapi dalam masa yang sama, bila kita sebut pelancongan domestik ataupun pelancongan keluarga, ada perkara-perkara yang boleh dilakukan tanpa melibatkan crowd yang ramai. Mungkin ada selain daripada yang tuan sebut tadi, bagaimana lagi untuk kita menyemarakkan sektor pelancongan dari sudut yang saya sebutkan tadi? Terutama sekali kita kena beritahu pada penggiat-penggiat. Saya serulah penggiat industri pelancongan, hotel ke, homestay ke, atau produk-produk itu. Kita tengoklah harga, kasihlah harga yang special sikit pada rakyat Malaysia. Jangan kita hanya harga kasih diskaun kecil-kecil ni. Itu sebabnya kita seru kalau boleh lebih 70% diskaun. Kalau sekarang ni kita ada di MITA e-travel fair, kita kasih diskaun. Tapi diskaun tu tak perlu datang, tak perlu pergi melawat sekarang. Boleh pergi melancong, dia akan datang. Itu antara yang patut kita beritahu. Kita mesti make noise. Kalau kita diam, orang tak tahu, oh ini semua ni susah ni, apa ni tak boleh ni pergi melancong ni. Kita kena buat promosi, sentiasa promosi. A good noise ataupun good noise must be heard, must be seen, supaya rakyat Malaysia kata, oh ada tempat ni, tempat baru. Oh ada tempat makanan yang baru ni, tempat hutan yang baru ni, tempat gua yang baru ni, tempat yang adventure yang baru-baru ni. Kita harus pergi tengok. Jadi itu antaranya promosi yang patut kita lakukan sekarang ni. Jangan kita duduk diam saja. Dan hotel-hotel pun kena kasih diskaun harga yang bagus lah. Supaya rakyat Malaysia kata, ini maksudnya kita nak melancong dan juga menikmati kemudahan hotel-hotel 5 bintang. Hotel-hotel yang bagus. Ini dengan harga ini. Jadi kita kena galakkan, kita kena push. Jangan kita duduk diam. Kita harapkan kerajaan memberi berbagai-bagai insentif, berbagai-bagai program ataupun voucher ke, tidak akan berlaku kalau industri pelancongan ataupun penggiat industri pelancongan buat sesuatu, iaitu mengurangkan harga, memberi promosi dan juga menggalakkan pelancong-pelancong rakyat Malaysia pergi melawat ke Malaysia. Cikgu Zaidi, mungkin ada yang beranggapan, okey, kalau orang daripada sektor pelancongan mungkinlah dia boleh cakap datanglah melawatlah apa semua, terutamanya tak nak menjejaskan sektor pelancongan itu sendiri. Tapi dalam masa yang sama, bila sektor pelancongan itu bergerak secara domestik ataupun keluarga, ia memberi impak kesan dan juga keadaan yang lebih baik kepada sekitar dan juga sekeliling. Mereka yang berjual di tepi jalan contohnya, mereka yang mengusahakan hotel, bukan sahaja yang besar, malah yang kecil. Tapi bagaimana kalau sektor pelancongan ini tidak berjalan seperti promotion yang dibuat, maksudnya ia stuck ataupun ia terhad dan juga masyarakat masih lagi takut untuk keluar ke mana-mana?
Yalah, soalan yang agak susah kita nak predict ya macam mana keadaan COVID-19 ni. Tapi sepatutnya kita walaupun kita tahu kenapa COVID-19 ni ditransmit, macam mana dia ditransmit, dia bukannya airborne begitu. Jadi kita kena tengok sesuai tempat-tempat yang boleh kita promote lah. Dan saya percayalah ni tempat-tempat mana-mana pun, even bank sekarang pun dia buat saringan. Tidak cuba mengurangkan merebaknya penyakit ini. Dan kami rasakan industri pelancongan ini ialah pemangkin untuk ekonomi, untuk menggerakkan ekonomi. Kalau tak ada pelancongan, bagaimana mereka nak pergi melancong ke satu tempat, dan tempat tu usahawan banyak. Ada usahawan batik, usahawan keropok leko, macam-macam. Bila tak ada pelancongan lagi matilah ekonomi setempat tu. Bukan itu saja, mungkin tempat-tempat yang di mana farm dia punya rusa, tempat ternak rusa yang bergantung pada pelancong. Rusa tetap makan makanan yang sama. Tapi pelancong tak datang, bagaimana kita nak menyediakan makanan untuk rusa? Ini saya rasa satu kita kena tengok big pictures. Big picture di mana jangan kita panik tentu arah. Kita tahu, kita jangan pergi ke tempat-tempat yang ramai orang. Kita jangan pergi ke tempat-tempat acara-acara yang ramai orang. Tapi kita boleh pergi, masih lagi kita boleh pergi ke rumah, pergi ke homestay, duduk sama dengan antara kita 3-4 orang dan enjoy the facilities. Itu antara yang kita nak galak lah. Jadi janganlah kita kata tak boleh, saya nak keluar rumah pun tak boleh. Itu jadi akan jam lah ekonomi negara ataupun ekonomi industri pelancongan. Sebab kita perlu menyumbang juga kepada sesuatu, walaupun dalam keadaan sekarang ekonomi itu harus mengalir dan juga berjalan. Kalau melihat kepada kedatangan pelancong asing ke Malaysia, kita tahu lapangan terbang dan juga airport antara lokasi dan juga titik point utama pengumpulan dahulu sebelum pergi ke tempat-tempat lain. Tapi sekarang bagaimana melihat kepada anggaran peratusan mungkin yang masuk ke Malaysia setakat ini? Saya rasa sudah tentu kurang. Kalau kita tengok keadaan-keadaan di airport agak kurang. Tapi ini sebenarnya ialah untuk sementara, kami harap sangat sementara lah. Dan juga kita ramai lagi pelancong. Kalau pergi tengok hotel-hotel tu, ada juga pelancong. Saya berbalik daripada tempat Matic, tempat kawasan pusat penerangan Matic di Jalan Ampang. Pusat informasi itu tutup. Pelancong masih lagi nak tengok dapat informasi. Jadi kita kena berilah yang terbaik untuk pelancong yang sedia ada. Pelancong yang kita dah buat saringan, yang dah sihat. Kena kasihlah informasi ataupun kena ada facilities. Nanti kan dia datang sini tengok semua tutup. Jadi itu antara saya rasa akan memberi lagi lebih impak negatif lagi untuk di masa hadapan. Jadi kita janganlah kita panik lah tentu arah, dan masih lagi kita bersedia, dan pelancong yang ada sekarang ni boleh memberi impak yang positif kalau kita beri perkhidmatan yang terbaik walaupun dalam masa krisis ni. Ya. Tuan, mungkin dalam majlis pelancongan Malaysia, apa kata-kata pengusaha dan juga mungkin langkah yang mereka buat dan juga apa antara inisiatif-inisiatif lain selain daripada promosi yang seperti Tuan sebut tadi? Pertama sekali kita kena jadi be a game changer. Kita be game changer bukan hanya industri pelancongan, penggiat industri pelancongan, juga mungkin kementerian boleh bersama. Kita lihat keadaan mana, area-area mana yang kita boleh improve. Masa inilah kita nak cuba tengok masalah-masalah kita, macam mana kita nak improve di masa akan datang. Mungkin kita tahu produk-produk itu tertentu. Produk KLCC, produk itu saja. Tapi kita tahu banyak lagi produk yang ada. Kita kumpulkan apa produk-produk yang kita ada, kita belajar apa produk yang kita boleh promote. Itu satu. Yang kedua, kita kena digital. Sekarang ekonomi digital. Ramai lagi penggiat industri tak masih lagi pergi ke tempat ke pasaran digital, di mana kita boleh memasarkan tanpa border, tanpa sempadan. Jadi saya harap homestay ataupun produk-produk SME produk yang dongkat ali ke kopi ke coklat ke apa benda tu, come on board ke digital supaya kita boleh memasarkan pasaran tu. Yang kedua, yang ketiga, kita boleh kena make sure that pekerja-pekerja kita tu semua kita jaga. Sekarang ni ramai yang dah dikatakan cuti tanpa bergaji. Cuti tanpa bergaji. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Tour guide ni ialah freelance individual kan. Jadi sekarang ni tak ada grup turis, tapi dia terpaksa bayar kereta, terpaksa bayar sewa rumah, dan masih lagi kena hidup. Jadi 3-4 bulan tak bergaji. Bagaimana kita boleh membantu mereka ni? Sebab ini akan jadi satu bukannya pandemik yang besar, jadi satu masalah yang besar untuk negara kalau kita tak jaga. Sebab industri pelancongan menyumbang lebih kurang 3 juta pekerjaan.
3 juta pekerjaan. Ini antara satu sumbangan yang besar untuk memberi pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Jadi saya harap kita boleh sama-sama kita boleh fikir bagaimana kita boleh menjaga hak-hak pekerja yang part time, yang freelance, menjaga kebajikan mereka sementara ini krisis. Kita kena bantu mereka. Betul. Itu satu kedua lah. Jadi antara digital dan juga membantu kebajikan, dan kita tengok juga macam mana memasarkan cara kita. Saya boleh memasarkan pada produk kita kan dengan anda boleh memasarkan. Jadi kita kena leverage apa yang kita ada, dan juga kita tengok akta industri pelancongan tu, kita tengok lihat boleh adakah relevan industri akta ni yang dibuat oleh 1992. Banyak lagi negara-negara sekarang banyak dah maju. Jadi kita tengok dengan adanya kita fleksibel, dengan adanya lebih relevan, industri pelancongan akan lebih naik lagi, akan maju lagi even selepas COVID-19. Betul. Ini yang kita nak bawa adalah kita membantu semua sekali berdepan dan juga menghadapi krisis terutamanya yang melibatkan COVID-19 ini dalam sektor pelancongan. Kita nak sambung selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali dalam Buletin Awani Khas. Kembali dalam Buletin Awani Khas. Kalau kita melihat kepada krisis 1997, krisis ekonomi yang berlaku dan juga pelancongan domestik ketika itu tidak boleh diabaikan dan dilihat antara salah satu faktor penting dalam menjana dan mengukuhkan ekonomi negara dalam masa yang sama. Tetapi 2020 kita berdepan dengan satu situasi iaitu COVID-19 yang mana sektor pelancongan juga terjejas teruk disebabkan wabak berkenaan. Kalau melihat kepada sektor pelancongan, 3 komponen utama yang mungkin kita boleh senaraikan iaitu adalah berkaitan dengan penginapan, perkhidmatan perjalanan dan juga pengangkutan. Dan seperti yang disebut oleh tetamu saya tadi, Tuan Uzaidi Udadis yang merupakan pengerusi Tourism Productivity Nexus TPN yang juga merupakan Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, bahawa sektor pelancongan memberikan pendapatan kepada 3 juta rakyat Malaysia secara khususnya. Tapi dalam masa yang sama, kita sambung balik Cik Uzaidi, 3 komponen utama yang saya sebut tadi, mungkin dalam situasi dan juga keadaan sekarang, ramai kata dah beli tiket masa promotion dulu, tiket flight nak pergi ke negara ini, pergi ke negara ini. Jadi duit pelancongan ataupun duit nak pergi tu dah ada, tapi tidak boleh keluar negara disebabkan masalah dan juga wabak COVID-19. Apa yang mereka boleh buat dengan duit yang ada itu, tapi dalam masa yang sama nak membantu mendepani krisis ekonomi yang melibatkan sektor pelancongan? Itulah Ihsan, sebenarnya semalam saya sempat berbincang dengan beberapa resort owner, terutama daripada East Coast, daripada Pantai Timur, Pulau Redang, Pulau Perhentian. Dia kata bisnes mereka kurang jejas. Sebab apa? Sebab pelancong-pelancong Malaysia yang dah rancang untuk melancong ke negara-negara, pergi Jepun lah, pergi Korea lah, pergi mana tak boleh dilakukan sekarang ini. Jadi kita tapi nak kena melancong juga. Jadi mereka telah berkata, okey, kita pergi ke Pulau Perhentian, pergi ke Pulau Redang, tempat cantik, everything. Jadi saya nampak industri, terutama di pelancong, penggiat industri di Redang, di beberapa pulau, masih lagi menerima pelancong, terutama pelancong tempatan. Jadi kita kena galakkanlah lebih ramai lagi yang pelancong-pelancong Malaysia. Sebab negara Malaysia mengeluarkan pelancong ramai sekali. Kalau pergi ke Korea, kita tahu satu tempat tu boleh cakap bahasa Malaysia dengan petah sekali. Kam datang mana, kakak lah, abang lah kan. Dengan negara Jepun pun ramai pelancong Malaysia. Saya dapat tahu nombor 2 rakyat Malaysia melancong ke negeri Jepun. Jadi kita mengeluarkan pelancong, jumlah pelancong yang lebih ramai. Tapi saya harap dengan jumlah pelancong yang lebih ramai dari Malaysia ni, kita beri peluang untuk menghidupkan, untuk mengembalikan domestik pelancongan ke arah yang minima, yang biasa, untuk kita support pergi ke tempat-tempat di sini. Dan saya harap lebih ramai lagi rakyat Malaysia melancong dalam negara. Sebab kalau kita nak sebut, kalau kita balik ke kampung contohnya kan, mungkin sebelum ini sebulan sekali kita balik kampung, tapi dalam masa yang sama kita boleh juga pergi ke kampung orang lain. Dalam situasi dan juga keadaan ini, kita membantu juga pelancongan domestik dan juga keluarga. Tapi dalam masa yang sama, bila kita berdepan dengan situasi dan juga keadaan ini, adakah
adakah Majlis Pelancongan Malaysia ada garis panduan yang diberikan mungkin daripada kerajaan bertemu dengan kementerian dan juga menteri khususnya untuk menceritakan apa masalah, apa kekangan dan juga apa perkara yang harus dibuat lagi? Kami di industri di tourism council kita selalu buat engagement dengan pihak kementerian, bukan Kementerian Pelancongan saja, Kementerian Pertanian, sebab pertanian pun juga mempunyai banyak produk dan juga Kementerian Education, student tourism. Jadi kita memang selalulah kita beri pendapat kita. Tapi saya harap dengan adanya menteri yang baru ni, kita lebih cepat lagi, lebih aktif lagi supaya kita boleh gerakkan apa-apa program kerajaan dan kita buka dan lebih pada industri initiated. Industri kena menjadi ketua. Sebab industri ada sini. Macam mana pun dari sini industri akan berbelanja untuk invest industri kita. Industri are here to stay. Jadi kita harap lebih beri peluang pada industri players untuk gerakkan industri tourism industri di negara ini. Dan siapa sangka dalam visit Malaysia 2020 kita berdepan dengan satu wabak dan juga pandemik seluruh dunia, dan itu menjejaskan sektor pelancongan dan juga ekonomi negara secara khususnya. Tapi sebelum ini Konsel dan juga majlis di peringkat Tuan Uzaidi sendiri, bagaimana langkah dan juga mungkin cara dan juga teknik awal dalam mendepani keadaan dan juga krisis? Maksudnya sebelum ini, sebelum kita berdepan dengan satu krisis ataupun satu keadaan yang mungkin menjejaskan sektor pelancongan, mungkin dah ada langkah-langkah awal yang pernah dibuat sebelum ini. Ada atau tidak? Sebenarnya kita telah mempunyai berbagai pengalaman, experience daripada SARS dulu. Kalau kita tengok SARS, masa SARS dia memang turun dia punya jumlah pelancong. Tapi kita kena ada satu komiti dipanggil Tourism Recovery Action Committee. Yang sekarang ni kerajaan telah buat ni. Tourism Recovery Action Committee. Jangan kita tunggu semua reda, semua bagus barulah kita nak buat. Sekarang kita ada Tourism Recovery Action Committee. Komiti ini dah tengok macam mana cara apa yang kita boleh buat sekarang ni. Dan kita boleh buat sekarang ni. Jadi saya risau kalau takut kita tak implement tu secepat mungkin. Komiti dah ada, program rancangan ataupun pakej rancangan pun sudah ada. Kita kena implement secepat mungkin. Janganlah kita gunakan masalah birokrasi untuk kita menyalurkan apa-apa yang kita patut adalah. Jadi itu antara yang kita kena buat, sebab kita tengok pada semasa zaman SARS tu, masa masalah krisis SARS tu memang turun. Tapi selepas SARS tu meningkat lebih 5 kali ganda jumlah pelancongnya. Dan terutama daripada pasaran China. Maksudnya kemungkinan kalau kita dah selesai COVID-19 ni, insya-Allah secepat mungkin akan meningkat lagi jumlah pelancong yang akan datang ke Malaysia. Tapi kita kena bersedialah. Kalau kita tak bersedia, kita caught in action, tak sedia, akan menjadikan satu bebanan atau masalah pada kita. Itulah yang jadi over tourism. Itulah menjadi macam-macam berbagai environment dan servis pun tak bagus, delivery service. Jadi kami di Tourism Productivity Nexus, kami telah mengadakan satu standard, iaitu Malaysia Tourism Excellence Certification untuk kita standardkan servis delivery. Kita takut kita punya servis delivery kita tak sampai ke tahap antarabangsa, di mana kalau mereka pergi Thailand tingkat tahap dia tinggi, kalau kita pergi ke Vietnam tahap dia tinggi. Kita di Malaysia kita bersedia. Jadi itu sebabnya Tourism Productivity Nexus telah kita mengadakan satu standard yang khas untuk semua industri pelancongan, homestay lah apa kan, untuk mempunyai satu standard untuk kita memberi perkhidmatan yang terbagus untuk pelancong. Dan juga langkah yang diberikan kerajaan, pakej rancangan ekonomi yang ada, tapi sebab kita tak tahu bila COVID-19 akan berakhir, tapi dalam masa yang sama kita berdoa agar ia dipermudahkan dan dipercepatkan supaya kita tak lagi berdepan dengan masalah COVID-19. Bagaimana pakej rancangan ekonomi ini membantu sektor pelancongan? Sejak diumumkan oleh kerajaan Malaysia, kami anggap yang pakej rancangan ini sebagai satu nyawa yang baru untuk kita, supaya kita boleh hidup balik, kita boleh apa. Tapi tiba-tiba ada wave kedua. Wave kedua ni dia lebih besar, dia punya impak negatif dia. Tapi kita kena bersedialah, terutama sekali dengan pekerja-pekerja, bukan hanya syarikatnya, pekerja-pekerja, dengan bagaimana kita nak maintain, nak sustain bisnes kita, industri pelancongan, bagaimana kita nak dapatkan supaya jangan bisnes ni tutup, jangan jadi bankrupt, jangan jadi apa. Dan juga pekerja-pekerja ni jangan jadi bankrupt, jangan jadi, kita kena sediakan benda-benda tu. Jadi saya harap sangat pihak kementerian, kita tengok
Macam mana kita nak salurkan package ni? Package rancangan ni sangat bagus. Perfect. Mungkin boleh tambah 1-2 lagi. Tapi sangat perfect. Yang boleh kita salurkan secepat mungkin. Dan saya percaya Yang Berhormat Datuk Seri Nancy akan melihat dalam ini satu priority, satu keutamaan untuk melakukan, untuk merelasikan pakej rancangan 2020 ni. Mungkin tambah lagi plus bonus lagi. Mungkin insya-Allah kalau boleh kita nak lebih cepat lagi lah. Cik Uzaidi, kita nak melihat kepada bawah sedikit dan juga melihat kepada mereka yang terlibat secara orang depan, mungkin sebagai duta kecil pelancongan, mungkin sebagai pemandu pelancong, mungkin mereka yang berniaga. Apa keluhan-keluhan mereka yang Cik Uzaidi dengar dan juga tahu daripada penggiat? Sebenarnya banyaklah keluhan dia kan. Nak ikut keluhan memang banyak keluhan lah. Terutama sekali tak ada pelancong. Kalau tak ada pelancong, dia tak ada assignment, tak ada kerja lah. Nak untuk lead the guide ni, untuk lead the tour. Jadi itu tak ada group, tak ada income lah. Tak ada income. Tapi pembelanjaan masih lagi. Kita kena belanja, bayar hutang bank, bayar sewa rumah, sewa kereta, begitu. Jadi saya harap kita dapat kerjasamalah dengan pihak bank negara ataupun pihak bank supaya memberi flexibility sikitlah pada individu ni. Dan semalam saya dapat tahu mungkin kerajaan akan mengesyorkan satu program yang mana boleh memberi satu imbuhan sedikit untuk pada penggiat-penggiat industri yang dipanggil part time ataupun freelance ni. Dia merangkumi ramai di industri pelancongan. Ini yang kita patut jaga, dan keluhan-keluhan tu memang biasalah. Bila ada masalah memang ada keluhan. Kadang-kadang yang tak ada masalah pun ada keluhan juga kan. Jadi tapi kita tengok keluhan ni valid atau tidak. Keluhan ni hanya boleh kita kasih one off ataupun kita boleh memberi dia satu nafas yang baru, satu nyawa yang baru yang mereka boleh hidup semula. Jadi benda-benda yang rasa macam tak boleh dihidupkan lagi, tak apalah. Tapi kita rasa ramai yang industri macam tour guides, bus driver. Kita perlu masih bus driver. Tapi tak ada grup, tak ada apa, bus driver akan duduk rumah. Duduk rumah tak ada gaji. Tapi dia kena bayar juga sewa rumah, dia kena bayar, kena makan juga, kena bayar macam-macam lagi. Macam mana dia nak hidup? Saya takut nanti yang unemployed, yang freelance ataupun part time ni akan menjadi masalah besar untuk negara. Dengan adanya tingkatan crime, indeks crime lah apa kan. Jadi kita kena jaga sekarang ni. Dan saya harap industri pelancongan, penggiat industri pelancongan buat sesuatu. Bagaimana mereka boleh hidup, mereka boleh apa. Dan rakyat Malaysia pun boleh buat satu dengan melancong dalam negara dan juga boleh menyebarkan tempat-tempat menarik, makanan tempat menarik di Facebook. Kita rakyat Malaysia ni kita memang suka Facebook dengan macam-macam social media sosial. Kita sebarlah benda-benda yang bagus, yang baik, yang tempat-tempat yang baik, tempat-tempat bagus untuk kita rakyat Malaysia kita lebih ramai lagi, untuk galakkan lebih ramai lagi pelancong domestik. Ya, itu yang kita tekankan. Dalam masa yang sama, penggiat industri seperti Cik Uzaidi pastinya telah pun ada garis panduan dan juga langkah dalam memastikan semuanya dalam keadaan baik. Dalam masa yang sama, kita sebagai rakyat Malaysia membantu mendempani krisis bersama-sama dalam memastikan supaya ekonomi itu berjalan dengan baik dan menyumbang kepada ekonomi dan juga pelancongan domestik. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Uzaidi Udanis, Pengerusi Tourism Productivity Nexus TPN yang juga Presiden Majlis Pelancongan Malaysia. Itu saja waktu yang kita ada dan dalam masa yang sama kita bersatu hati berpegang kepada bagaimana untuk kita bersama-sama dalam mendepani wabak COVID-19. Saya Ihsan Nahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.